Hai semua, saya Cikgu Tang bertemu kembali dalam tutorial iKelas. Dalam siri ini, kita akan belajar tentang soalan perhitungan bagi STPM 2020. Diberi dalam pernyataan soalan, maklumat di bawah menunjukkan fungsi perbelanjaan agregat bagi model ekonomi 3 sektor dalam RM juta. Diberi penggunaan C sama dengan 400 campur 0.75 YD dengan YD adalah sama dengan Y tolak T. Diberi pelaburan I sama dengan 600, diberi perbelanjaan kerajaan G sama dengan 500, diberi cukai T sama dengan 100. Soalan A. Terbitkan fungsi bocoran dalam sebutan pendapatan negara Y 3 markah untuk menghitung fungsi bocoran, di mana pertama sekali kita akan transformkan fungsi C menjadi fungsi S. C sama dengan 400 campur 0.75Y, maka S sama dengan negatif 400 campur 0.25 YD, di mana C sama dengan A tambah BYD, maka S sama dengan negatif A campur bracket 1 tolak BYD. Baik, setelah kita adanya S sama dengan negatif 400 campur 0.25 YD, di mana YD adalah merupakan Y tolak T, maka S sama dengan negatif 400 campur 0.25 bracket Y tolak T. T adalah bersamaan dengan 100, maka kita masukkan 100 dalam rumus, iaitu fungsi tabungan. Seterusnya, kita akan membuat pengembangan, maka S sama dengan negatif 400 campur 0.25 darab dengan Y, iaitu 0.25Y. 0.25 darab dengan negatif 100, iaitu tolak 25. Maka kita akan mencampurkan nilai negatif 400 dengan negatif 25. Apabila kita menjumlahkan nilai tersebut, maka kita dapat S sama dengan negatif 425 campur 0.25Y. Baik, soalannya adalah tentang fungsi bocoran, di mana bocoran adalah sama dengan S campur T, maka negatif 425 campur 0.25Y campur T, iaitu campur 100. Seterusnya, kita akan mencampurkan negatif 425 tambah 100. Maka kita akan mendapat negatif 325 campur 0.25Y. Seterusnya, soalan B. Hitungkan pendapatan negara pada tingkat keseimbangan 2 markah pada tingkat keseimbangan, di mana S campur T sama dengan I campur G. S campur T sama dengan negatif 325 campur 0.25Y. S campur T ini dihitung daripada soalan A sebentar tadi, iaitu S campur T sama dengan negatif 325 campur 0.25Y. Seterusnya, kita akan mencampurkan I campur G. I campur G, di mana I adalah bersamaan dengan 600, G adalah bersamaan dengan 500. Maka kita akan menambahkan 600 campur 500. Seterusnya, kita akan menghitungkan negatif 325 campur 0.25Y. Apabila kita mencampurkan 600 tambah 500, maka kita akan dapat 1100.
Seterusnya kita akan pindahkan negatif 325 ke sebelah kanan. Maka kita akan mendapat 0.25y sama dengan 1100 campur 325. Maka kita akan dapat 0.25y sama dengan 1425. Maka y adalah bersamaan dengan 1425 bahagi dengan 0.25. Maka y adalah sama dengan 5,700, di mana keseimbangan pendapatan negara dicapai pada RM 5,700 juta. Keseimbangan pendapatan negara ialah RM 5,700 juta. Baik, seterusnya kita akan lihat soalan C, di mana soalan C ialah berdasarkan jawapan anda di B, lakarkan gambar rajah keseimbangan pendapatan negara mengikut pendekatan suntikan bocoran 3 markah. Untuk menghitung soalan bagi suntikan bocoran, kita akan melabelkan paksi terdahulu, di mana paksi X iaitu pendapatan negara dalam RM juta. Untuk paksi Y, kita akan melabelkan ia sebagai suntikan, bocoran dalam RM juta. Baik, seterusnya kita akan mulakan melukis kelok. Yang pertama kita akan lukiskan kelok I campur G. Berapakah nilai I campur G? Di mana I campur G adalah bersamaan dengan 1,100. Maka kita akan lukiskan step yang pertama, lukiskan I campur G bersamaan dengan 1,100. Seterusnya, step yang kedua, kita akan melukiskan garisan S campur T, di mana ia adalah negatif 325 campur 0.25y. Ini bermaksud ia bermula daripada negatif 325. Baik. Step yang kedua iaitu lukiskan garisan S campur T, di mana ia bermula daripada negatif 325. Step yang ketiga iaitu kita akan melabelkan titik keseimbangan, iaitu titik keseimbangan dicapai pada titik E dan pendapatan negara adalah jatuh pada RM 5,700 juta. Itu sahaja gambar rajah yang dilakarkan untuk soalan C. Seterusnya, soalan D, sekiranya pelaburan bertambah sebanyak RM 200 juta, hitungkan perubahan dalam pendapatan negara. 2 markah. Untuk mendapatkan pendapatan negara tersebut, di mana cara yang pertama, rumus yang digunakan ialah pengganda, iaitu pengganda K sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC, iaitu 1 bahagi 1 tolak MPC. MPC adalah sebanyak 0.75, ataupun kita dapatkan MPS. MPS adalah sebanyak 0.25, iaitu kita dapat daripada fungsi sama ada S campur T, iaitu nilai MPS-nya ialah
0.25 ataupun MPC-nya 0.75. Baik, terdapat dua cara. Sekiranya kita menggunakan 1/1 tolak MPC, maka ia adalah bersamaan dengan 1/1 tolak 0.75. Sekiranya kita menggunakan K sama dengan 1/MPS, maka rumusnya ialah 1/MPS iaitu 0.25. Maka kita akan mendapati bahawa penggandanya adalah sebanyak 4. Seterusnya, untuk menghitung pendapatan negara iaitu perubahan Y sama dengan K darab dengan perubahan I. Diberi pelaburan adalah sebanyak 200, maka 4 darab dengan 200, maka perubahan Y adalah sebanyak RM800 juta. Maka kita dapat simpulkan bahawa pendapatan negara meningkat sebanyak RM800 juta. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share serta tekan butang loceng notification untuk mendapatkan pemberitahuan apabila video baru diuploadkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat kepada semua. Bye-bye.